bersumram dengan sukan-sukan biasa yang lain seperti bola sepak, bola jaring dan sebagainya. Kedua, dalam keadaan kejohanan berprestij hanya akan diadakan mengikut kehendak syarikat-syarikat pembangunan permainan video. Kalau syarikat-syarikat ini tidak ingin menganjurkan pertandingan, maka kita tidak akan ada lagi pertandingan isukan. Dan Malaysia tidak ada kejohanan isukan tahunan. Itulah status quo bagaimana pelaksanaan isukan di Malaysia, tidak dewan sekalian. Serta kita tidak ada pendedahan yang membawa peluang pekerjaan dalam isukan ini. Maka, isu yang berlaku hari ini apabila Hazman Hassan, Ketua Eksekutif Ubisoft Blizzard Malaysia semasa Fan My Digital Maker 2018, katanya isukan pada hari ini tidak dapat untuk kita arus perdanakan. Kenapa? Pertama, disebabkan kita tidak ada penstrukturan pelaksanaan isukan yang jelas dan juga pulangan kepada e-sport ini kepada ekonomi negara kita yang tidak pun memberasangkan sidang dewan sekalian. Maka, keadaan mengkaji semula ini dalam konteks perdebatan, kita akan kata sebagai keadaan kita menyelidik sekali lagi dengan teliti pelaksanaan isukan yang telah pun dijalankan di Malaysia. Kenapa untuk kita kaji semula sidang dewan sekalian? Kerana kita ingin mengarus perdanakan isukan, iaitu keadaan mengarus perdanakan ini dapat digambarkan bagaimana isukan ini akan setanding dengan sukan-sukan lain dan mendapat sambutan, serta kita akan adakan pertandingan isukan berprestij tahunan tempatan sidang dewan sekalian. Maka, rangkuman kes di meja kerajaan, kami akan mengkaji semula pelaksanaan isukan ini melihatkan kepada potensi kajian semula pelaksanaan isukan yang dapat memberi kesan kepada mengarus perdanakan isukan di Malaysia. Sebelum saya bergerak kepada hujah sila. Sejak bila kita mula mengusahakan isukan ni dan apa beza isukan dengan sukan-sukan yang lama kita usahakan? Baik, sidang dewan sekalian, isukan mula dikenali dengan meluas pada tahun 2010 apabila kita mengadakan satu perlawanan isukan di peringkat dunia sidang dewan sekalian. Namun hari ini, pertandingan isukan ini masih lagi tidak berprestij dan juga tidak diarus perdanakan di Malaysia. Dan beza isukan dengan pertandingan sukan lain, isukan ini tidak sama dengan pertandingan sukan-sukan fizikal. Isukan ini memerlukan satu stadium dan juga skrin besar untuk menayangkan bagaimana permainan video ini dijalankan antara peserta-peserta. Saya kira jelas. Baik, bergerak kepada pembujahan pertama kami di meja kerajaan. Saya akan ceritakan kepada anda kenapa untuk kita kaji isukan ini adalah untuk mengukuhkan penstrukturan pelaksanaan isukan di Malaysia. Baik, kita lihat apakah masalah isukan di Malaysia hari ini
mari kita mengukuhkan semula penstrukturan e-sukan di Malaysia. Salam untuk terus berjalan. Terima kasih Ahli Atika. Saya ingin menjemput Zul Hilmi selaku Ketua Pembangkang untuk terus menjelaskan isu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan buat anda semua. Tuan-tuan dan puan-puan, usul yang begitu menarik, saya sangat suka usul ini. Dewan ini akan mengkaji semula pelaksanaan e-sukan. Pertama sekali, menganalisis masalah perwakilan kerajaan. Sebab apa? Perkara paling asas yang kita ingin perdebatkan Tuan Ibu Pertua Dewan, iaitu frasa mengkaji semula Tuan Ibu Pertua Dewan pelaksanaan. Tetapi, kalau kita faham betul-betul Tuan Ibu Pertua Dewan, mereka tak pernah tunjukkan kepada kita apakah contoh-contoh bentuk mekanisme pelaksanaan semasa yang anda ingin kaji semula Tuan Ibu Pertua Dewan. Tak pernah jelas apakah mengkaji semula mereka harus perdanakan Tuan Ibu Pertua Dewan. Ini masih lagi tidak menjawab. Misalnya, penstrukturan semula. Apa yang anda ingin strukturkan pun kami masih tak jelas perwakilan kerajaan. Itu adalah perkara pertama. Perkara kedua Tuan Ibu Pertua Dewan, untuk pengetahuan anda, pada hujung tahun 2019 dan pada awal tahun 2020 telah diluluskan satu pelan pembangunan dasar e-sukan 2020-2025 oleh Yang Berhormat Syed Saddiq Tuan Ibu Pertua Dewan. Dalam perkara itu terkandung semua usaha malah pelan-pelan untuk menjayakan e-sukan dalam negara kita Tuan Ibu Pertua Dewan. Sebab itu saya begitu terkejut bila tak langsung menyatakan kepada kita bahawa perkara ini berjalan lancar ataupun tidak. Mereka tak pernah menganalisis pelan ini pada peringkat yang pertama Tuan Ibu Pertua Dewan. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang saya kira tidak boleh dimaafkan Tuan Ibu Pertua Dewan. Perkara ketiga, saya terkejut apabila kata mereka kita pilih wakil Malaysia ke Sukan C tak ikut requirement ataupun sesuka hati sahajalah Tuan Ibu Pertua Dewan. Untuk pengetahuan anda, benar kita tak ada prestasi yang memuaskan Tuan Ibu Pertua Dewan Sukan C. Tapi anda perlu faham, dalam usaha ini kita menghantar orang-orang baru. Sebab itu Tuan Ibu Pertua Dewan, kalau kita lihat betul Sukan C ini tidak dimenangi Tuan Ibu Pertua Dewan, iaitu atlet kita Yap Jonova ataupun lebih dikenali sebagai Jewi ini Tuan Ibu Pertua kalah di Sukan C. Tetapi atlet ini Tuan Ibu Pertua Dewan telah memenangi tempat kedua di kejohanan Dota di International pada tahun 2020 pada awal ini Tuan Ibu Pertua Dewan. Sebab apa Tuan Ibu Pertua? Kita ingin memberi pendedahan asas kepada mereka untuk memberi kelangsungan kepada generasi baru pemain-pemain e-sukan atlet dalam negara kita Tuan Ibu Pertua Dewan. Itu mereka perlu faham, bukan sesuka hati. Ini adalah dakwaan yang saya tidak boleh ampunkan oleh perwakilan kerajaan Tuan Ibu Pertua Dewan. Seterusnya Tuan Ibu Pertua, kalau kita faham betul-betul lah Tuan Ibu Pertua Dewan, kalau kita lihat mereka ini tidak ada matlamat yang jelas. Sebab apa? Kejap mereka ini katakan pulangan ekonomi, kejap mereka risaukan perstrukturan sukan, dan yang ketiganya mereka risau pula bagaimana kelangsungan e-sukan dalam negara. Sebab itu kita tak pernah tahu apa matlamat yang ingin dicapai oleh perwakilan kerajaan. Sebelum saya teruskan kepada penceritaan asas bangkangan di perwakilan pembangkang. Datuk, anda kata kita pilih sesiapa sahaja orang baru untuk masuk Sukan C Filipina. Maksudnya kita tidak ikut penstrukturan pemilihan yang betul. Ya Allah, anda tahu tak? Jowi ni bukan orang sesuka hati yang mereka pilih ya. Jowi ini adalah orang yang berpotensi untuk menang. Sebab itulah kita pergi. Kalaulah kita meletak sesuka hati ni, kita ambil anda misalnya pergi pertandingan Sukan C tak kena sesiapa, pergi pertandingan Tuan Ibu Pertua Dewan. Tidak boleh dan tidak boleh anda buat justifikasi sebegitu mudah Tuan Ibu Pertua Dewan. Baiklah, perwakilan pembangkang kami masih lagi konsisten Tuan Ibu Pertua Dewan. Kami akan katakan kita tidak akan mengkaji semula pelaksanaan e-sukan kerana mengkaji pengajian semula pelaksanaan e-sukan akan mengganggu fokus pembangunan e-sukan dalam negara. Hujah pertama, saya akan bercerita mengenai galakan kepada atlet yang menceburi e-sukan. Hujah kedua bercerita mengenai penyediaan fasiliti, dan hujah ketiga bercerita mengenai sistem pengurusan liga yang baik Tuan Ibu Pertua Dewan. Dan ketiga-tiga hujah kami ini adalah fokus atau matlamat yang telah diletakkan dalam pelan pembangunan e-sukan
2020 dan 2025 Tuan Ibu Pertua. Baik, tanpa buang masa, kita beralih kepada hujah pertama perwakilan kerajaan Tuan Ibu Pertua, iaitu saya akan berceritakan kepada anda galakkan kepada atlet yang menceburi isukan. Sebab apa? Antara kebimbangan paling besar iaitu yang atlet-atlet isukan adalah tentang perbelanjaan kos mereka untuk menyertai pertandingan, peluang mereka dan juga kebajikan mereka. Ini perkara asas yang menyebabkan atlet-atlet kita kebanyakan yang hebat-hebat ni pergi ke luar negara, berhijrah ke luar negara, misalnya Australia dan sebagainya. Tetapi Tuan Ibu Pertua, melalui pelan pembangunan isukan 2020-2025 Tuan Ibu Pertua, di bawah matlamat melahirkan dan menjayakan atlet bagi kecemerlangan sukan, kita telah mula menjalankan mekanisme bagi memastikan wujud peluang dan membantu dalam penyediaan kebajikan kepada mereka Tuan Ibu Pertua. Apakah contoh pelaksanaan? Sedia ada yang dijalankan oleh Kementerian Belia Sukan mewujudkan task force committee, iaitu yang diketuai oleh individu-individu yang berkapasiti untuk menjayakan isukan. Anda tahu tak mereka panggil siapa? Mereka panggil Frank Ng Shun Mi. Iaitu kalau kita kenal, Frank Ng Shun Mi ini adalah individu yang memegang status yang menguruskan isukan paling besar antara yang paling besar di rantau Asia Tenggara Tuan Ibu Pertua. Dan ini adalah kelahiran orang Malaysia. Antara pemilikan isukan beliau adalah TGV Marketing, Orange Internet Cafe, Orange Esport Brand dan sebagainya. Sebab itulah Tuan Ibu Pertua, dengan kapasiti yang ada pada beliau ini, baru-baru ini kita telah menjalankan kejohanan selama Cup Tuan Ibu Pertua, iaitu akhir sekali ingin memastikan bakat-bakat muda ini dapat dikenal pasti dan kita angkat Tuan Ibu Pertua. Ini antara usaha yang dijalankan oleh Kementerian Belia dan Sukan Tuan Ibu Pertua. Bukan itu sahaja, kita juga ada usaha contohnya dengan kerjasama tajaan daripada penerbangan Malindo Airways Tuan Ibu Pertua menaja pasukan Kinis untuk kejohanan isukan kampus semester 2 ke Grand Final di Kuala Lumpur Tuan Ibu Pertua. Dan mereka menaja perjalanan daripada Sabah, daripada Sarawak ke Kuala Lumpur Tuan Ibu Pertua. Pertandingan atau usaha-usaha syarikat atau Kementerian Belia Sukan ini melalui perkara ini membuktikan bahawa status quo semasa sekarang Tuan Ibu Pertua sudah baik. Sebab itu kita tidak perlu menjalankan atau pengajian semula. Sebab apa Tuan Ibu Pertua? Anda boleh bayangkan kalau kita mengkaji semula benda yang baru setahun jagung ini, yang saya pasti sudah perkara ini baik, akhir sekali ia akan menjejaskan perkara yang kita ingin capai Tuan Ibu Pertua. Dan perkara-perkara ini tidak pernah mereka selesaikan Tuan Ibu Pertua. Malah dasar isukan pun mereka tidak tahu Tuan Ibu Pertua. Usul dulu ditolak Dewan. Assalamualaikum. Terima kasih Zul. Saya kira menjemput Siti Nur Syafika selaku Badan dan Menteri untuk terus menguasai isu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan Barisan Kerajaan Pembangkang, warga Dewan yang saya hormati sekalian. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, usul kita pada hari ini, Dewan ini akan mengkaji semula pelaksanaan isukan. Saya kira sebenarnya perwakilan pembangkang tidak pernah faham apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh kerajaan. Maka biar saya jelaskan kepada anda semua Tuan Yang di-Pertua Dewan. Hari ini di perwakilan kerajaan kami ingin mengkaji semula pelaksanaan isukan ini kerana matlamatnya kita ingin mengarus perdanakan isukan ini sama seperti sukan-sukan lain Tuan Yang di-Pertua. Tetapi masalah yang kita hadapi dalam keadaan kita ingin mengarus perdanakan ini Tuan Yang di-Pertua, kita mengalami dua masalah utama. Pertama adalah masalah penstrukturan dalam isukan itu sendiri. Kedua adalah masalah pendanaan yang tidak membawa pulangan kepada ekonomi negara, menyebabkan hari ini Tuan Yang di-Pertua, masyarakat tidak pun galak dalam isukan ini Tuan Yang di-Pertua kerana kebajikan mereka tidak dijaga, pemilihan atlet secara tidak adil dan sebagainya. Dan pada hari ini kita tidak dapat menganjurkan pertandingan tahunan yang dapat untuk membawa pulangan kepada negara Tuan Yang di-Pertua. Itu perjuangan kes kerajaan hari ini. Sebab itu mengkaji semula ini Tuan Yang di-Pertua dapat untuk menyelesaikan dua isu ini dan akhirnya boleh untuk mengarus perdanakan isukan ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Itu sahaja fahaman perwakilan kerajaan. Tetapi masalah di perwakilan pembangkang hari ini Tuan Yang di-Pertua, dalam keadaan mengkaji semula Tuan Yang di-Pertua, mereka tidak
kebajikannya Tuan Yang di-Pertua Dewan hanya diberikan kepada atlet-atlet yang berjaya sahaja Tuan Yang di-Pertua Dewan. Itu pertama. Kedua, hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, dalam konsep yang mereka bawakan untuk berlawan dengan kerajaan, saya kira mereka tidak bersemuka apabila konsep mereka menyatakan bila kita kaji semula, kita akan mengganggu fokus pembangunan isukan. Persoalan saya, apa bentuk gangguan yang berlaku pernah anda dengar? Sebab dalam hujah pertama mereka ceritakan kepada kita bagaimana galakan atlet Tuan Yang di-Pertua, kita ada mekanisme membantu kebajikan dan sebagainya. Ini adalah matlamat dan sasaran-sasaran dalam pelan. Tetapi apa gangguan yang akan berlaku bila kita kaji semula perkara ini tidak pernah dijelaskan oleh perwakilan pembangkang Tuan Yang di-Pertua. Sebab hari ini Tuan Yang di-Pertua, bila mereka kata ada kebajikan, saya akan tunjukkan anda sebentar nanti dalam hujah, ada kebajikan, masalah menjaga kebajikan atlet-atlet kita juga berlaku. Maksud kata adakah pelan ini berlangsung dan dilaksanakan dengan baik? Saya kira tidak, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kedua, Tuan Yang di-Pertua Dewan, hari ini cadangan mereka Tuan Yang di-Pertua dalam galakan atlet yang mengikut pelan ini, warga dewan sekalian, mereka tidak pernah tunjukkan dalam seisi dewan bagaimana akhirnya bila galakan atlet ini dapat menyambut matlamat kerajaan, iaitu dapat untuk mengarus perdanakan isukan kita hari ini Tuan Yang di-Pertua. Rangkuman di perwakilan pembangkang hari ini, mereka pertama tidak pernah berlawan kes dengan kerajaan untuk menyelesaikan dua isu utama bagi mengarus perdanakan isukan, dan kedua, mereka hari ini hanya melampirkan pelan kepada anda tanpa mereka menganalisis pelaksanaan pelan hari ini Tuan Yang di-Pertua yang sebenarnya bermasalah. Sebelum saya teruskan kepada hujah satu. Hujah ketiga, sistem pengurusan liga yang baik, menjawab hujah perstrukturan anda. Hujah pertama, galakan, menjawab pendanaan anda. Apa yang tak bertemu? Yang berhormat, kalau anda tahu sangat pasal dasar isukan, kenapa yang pertama tak pernah sebut? Yang berhormat, hari ini berkenaan dengan galakan ini Tuan Yang di-Pertua, walaupun itulah yang tertera dalam pelan, tetapi tahukah anda, itu juga perkara itu juga mempunyai masalah. Pertama, daripada aspek penstrukturan, apabila kita tidak memilih atlet dengan baik dan akhirnya kita tidak menjaga kebajikan atlet yang sepatutnya kita hantar Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu dalam hujah pertama kami bercerita adanya atlet yang telah membantah perkara itu Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dalam hujah kedua ini, saya akan ceritakan anda daripada aspek pendanaan. Bagaimana hari ini Tuan Yang di-Pertua, pendanaan yang disalurkan dalam isukan di Malaysia hari ini tidak digunakan dengan strategik. Akhirnya pulangan kepada ekonomi kita tidak dapat untuk digunakan dan kita tidak dapat untuk menganjurkan sukan tahunan isukan yang mengangkat kepada keadaan mengarus perdanakan isukan ini Tuan Yang di-Pertua. Hari ini, tahukah anda, dalam Belanjawan 2020, Menteri Kewangan Lim Guang Eng telah mengemukakan peruntukan 20 juta yang akan diberikan kepada Kementerian Belia dan Sukan bagi pembangunan e-sport, dan 20 juta lagi kepada MDEC, iaitu Malaysian Digital Economy Corporation, dengan izin Tuan Yang di-Pertua untuk pembangunan digital Tuan Yang di-Pertua. Maka apa masalah dalam pengagihan dana yang telah diberikan oleh Kementerian Kewangan ini Tuan Yang di-Pertua? Tahukah anda, pendanaan 20 juta itu telah digunakan Tuan Yang di-Pertua pertama untuk menghantar atlet menyertai pertandingan-pertandingan antarabangsa yang menggunakan jumlah yang tinggi Tuan Yang di-Pertua kerana menanggung kos iuran dan juga kos atlet itu sendiri, tambang dan sebagainya. Kedua, untuk pembelian teknologi untuk permainan e-sport ini Tuan Yang di-Pertua. Akhirnya dana itu hanya terhenti di sini sahaja. Kita hantar atlet kita tidak menjuarai pertandingan Tuan Yang di-Pertua. Pulangan kepada ekonomi kita tidak dapat Tuan Yang di-Pertua kerana kita tidak ada dana untuk menganjurkan e-sport pula. Tahukah anda, atlet juga telah pun menyuarakan suara mereka yang mereka ini tidak dibayar, tidak dijaga, tidak diagihkan pembangunan kepada pembangunan atlet isukan dalam penganjuran kejohanan, terutamanya dalam kejohanan The International 8 Dota Tuan Yang di-Pertua yang telah diadakan di Qatar, warga dewan sekalian. Dan hari ini duit perjalanan dan juga tempat tinggal yang sepatutnya dijaga oleh kerajaan hari ini tidak diberikan semasa mereka berada di pertandingan ini Tuan Yang di-Pertua. Makna kata ini menjawab kebajikan yang kononnya dijaga di perwakilan kerajaan. Modal relatif saya berikan kepada anda, bagaimana jika pendanaan ini dialihkan secara betul. Contohnya di Amerika Syarikat, e-sport setelah pun menjana sebanyak $96 million sahaja daripada duit tiket dan juga $1 billion daripada pulangan kembali pengagihan yang diberikan oleh kerajaan daripada
penganjuran sukan tahunan ini secara berprestij Tuan Yang di-Pertua. Maknanya, secara rangkuman, saya telah ceritakan kepada anda, disebabkan pengagihan dana yang tidak strategik ini, akhirnya kita tidak dapat membangunkan e-sport dalam negara kita bila kita tidak mempunyai dana untuk menganjurkan sukan tahunan e-sport ini Tuan Yang di-Pertua, dan akhirnya kita tidak dapat mengarus perdanakan e-sport ini kerana tidak ada sambutan dan sebagainya. Mohon untuk terus menjawab. Terima kasih Siti Masyarakat. Saya ingin menjemput Adam Lukman selaku Timbalan Ketua Pembangkang untuk terus menjelaskan isu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salam perdebatan dan salam sukan untuk anda semua. Baiklah Tuan Yang di-Pertua Dewan, tanpa membuang masa, mari kita lihat terlebih dahulu masalah rumusan perwakilan kerajaan dalam pembukaan kes dan juga pertikaian yang dilontarkan oleh menteri kedua ini. Hadirin sekalian, apa yang beliau ceritakan, apa yang beliau cuba untuk lontarkan dalam Dewan Perdebatan hari ini adalah beliau kata negara-negara mana yang tidak ada pelan. Dalam setiap negara kita perlu tahu mesti akan ada pelan. Sebab itu di meja perwakilan kerajaan dari awal lagi mereka tak pernah pun menunjukkan sandaran perkara ini adalah kepada pelan pembangunan strategik Sukan 2020-2025 ini, hadirin sekalian. Sebab itu penilaian mereka adalah berubah-ubah sebab mereka tak pernah menilai adakah dari segi pelaksanaan pelan ini baik ataupun tidak baik. Itu yang gagal mereka tunjukkan. Di meja pembangkang kami tunjukkan pelan pembangunan strategi e-sukan ini adalah baik sahaja. Sebab itu kita tidak perlu untuk menstrukturkan semula di peringkat yang pertama. Kemudian hujah mereka juga bermasalah sebab kata mereka keadaan menstrukturkan semula ini apabila orang-orang lain ataupun masyarakat-masyarakat tidak berpuas hati. Sebab itu mereka membawa mekanisme untuk menstrukturkan semula, hadirin sekalian. Pertama, keadaan struktur semula. Mekanisme perwakilan kerajaan tidak pernah jelas. Mereka nak struktur dari segi apa, mereka nak struktur sebab apa, mereka nak struktur atas sebab masalah apa, kita tidak tahu. Kedua, kalau betul perkara menstrukturkan semula adalah disebabkan masalah ataupun kritikan ataupun orang tidak berpuas hati sebab pelan ini, kalau macam tu, semua pelan dalam setiap negara kita kena ubah. Sebab kita tahu setiap pelan ini bukan untuk memenuhi kesenangan ataupun kepuashatian semua orang, tetapi untuk kepentingan bersama, hadirin sekalian. Di saat ini perwakilan kerajaan gagal untuk menganalisis apa keperluan ataupun keterdesakan untuk kita nak menstrukturkan semula pelan pembangunan strategi e-sukan ini, hadirin sekalian. Kemudian berkaitan dengan kes mereka ini juga bermasalah sebab mereka katakan mereka ingin merujuk kepada potensi mengkaji semula. Fahaman mengkaji semula mereka ini masih bermasalah sebab seolah-olah fahaman mereka untuk mengkaji semula ini adalah seperti menyemak semula fakta-fakta ataupun kita semak ataupun imbang kepada fakta, hadirin sekalian. Tidak boleh begitu sebab bila kita melakukan semak, bila kita melakukan penstrukturan semula kepada sesebuah pelan pembangunan, ia akan memakan masa. Bukan sahaja memakan masa, akan memakan tenaga dan sebagainya yang akan melambatkan proses ini, hadirin sekalian. Sebab itu di akhir sekali mereka tak pernah menunjukkan apakah keperluan kita untuk menstrukturkan semula pelan pembangunan ini, hadirin sekalian. Sebab itu di meja pembangkang kerajaan mereka tidak pernah jelas bagaimana mekanisme penstrukturan semula di meja perwakilan kerajaan. Di meja pembangkang kami tunjukkan kepada anda pelaksanaan e-sukan ini sudah baik-baik saja sebab sandaran perwakilan pembangkang ini sebabkan kerajaan tak pernah tunjukkan sandaran kepada pelan pembangunan. Kamilah yang akan tunjukkan kepada anda bahawa pelan pembangunan strategik e-sukan 2025 ini sudah baik-baik sahaja. Kerana kalau kita mengkaji semula pelaksanaan e-sukan ini, ia akan mengganggu fokus pembangunan e-sukan dalam negara. Kalau tadi Datuk Zul dah cerita menggalakkan dalam atlet yang mencuburi e-sukan, saya akan ceritakan kepada anda dari sudut fasiliti, penyediaan fasiliti, hadirin sekalian.
Jadi sebelum pada hujah ayat 1, Datuk, jika kita mengkaji semula, bukan kita menghentikan, kita kaji baru kita sambung. Tapi dalam keadaan pelaksanaan ini berlaku, kita tambah baik. Adakah itu mengganggu? ialah maksudnya anda bertukar-tukar sebab 3. Yang pertama cakap kita ni masalah, tetapi anda cakap kita nak teruskan dengan keadaan sedia ada. Jadi di manakah pegangan perwakilan kerajaan ini? Kita tidak tahu. Jadi kita lihat di meja perwakilan pembangkang berkaitan dengan penyediaan fasiliti. Di Malaysia, hub e-sukan terbesar di Malaysia ialah seperti Four Lions E-Sport Stadium yang menyediakan fasiliti tentang e-sukan yang mana menghasilkan usaha kerajaan yang bekerjasama dengan syarikat-syarikat swasta. Contoh fasiliti yang kita sediakan adalah pertama, pemasangan Wi-Fi berkelajuan tinggi iaitu 4G yang kita akan laksanakan pada 2020 hadirin sekalian. Kedua adalah penyediaan peralatan untuk bermain e-sukan seperti komputer khas untuk gaming. Ketiga adalah pembelian kerusi yang berkualiti tinggi supaya pemain tidak mempunyai masalah sakit belakang ketika bermain video game dengan izin tuan yang dipertua. Jadi, apakah contoh penyediaan fasiliti kedua yang sudah juga kita laksanakan? Kita sudah pun laksanakan pembangunan e-sport arena yang mana ia merupakan satu pembinaan Battle of Arena yang merupakan pusat e-sukan terbesar di Asia Tenggara, tuan-tuan dan puan-puan. Dan fasiliti ini kita gunakan untuk menyerang. Fasiliti yang digunakan ini seragam dengan fasiliti yang digunakan oleh negara-negara yang lain yang mempunyai kapasiti pembangunan e-sukan yang maju. Contohnya seperti negara Rusia dan juga negara Amerika Syarikat, hadirin sekalian. Dan yang ketiga, untuk pengetahuan anda, di negeri Selangor melalui Majlis Sukan Negeri Selangor telah pun memperuntukkan 1.5 juta untuk membangunkan infrastruktur e-sukan. Pembahagian keuntungan yang meliputi kawasan-kawasan luar bandar juga kita bangunkan. Pembangunan ini dilaksanakan secara berperingkat melalui fasa permulaan pemasangan alatan asas untuk e-sukan yang telah dipasang, contohnya seperti Wi-Fi dan kelengkapan komputer, hadirin sekalian. Hujah ketiga adalah sistem pengurusan liga yang baik. Di antara usaha pelaksanaan pembangunan e-sukan ini adalah sistem pengurusan liga seperti penganjuran pengantarabangsaan selari dengan fokus utama dalam pelan pembangunan strategik e-sukan 2025 yang mana untuk membangunkan ekosistem e-sukan yang mapan. Bagaimana cara untuk kita membangunkan ekosistem yang mapan ini, yang mana kerajaan telah pun melancarkan liga e-sukan nasional yang melibatkan penganjuran pengantarabangsaan. Contohnya seperti Kuala Lumpur Major Dota 2, Mobile Legend World Championship 2019 dan World E-Sport Games. Dan di akhir sekali, melalui pola maklumat balas daripada pemain-pemain terlibat menunjukkan dan merekodkan kualiti pengurusan kita sangat cemerlang yang menunjukkan bahawa sistem liga ini untuk pilih calon wakil Malaysia, inilah keadaan yang kita strukturan yang baik, hadirin sekalian. Maknanya di saat ini kami buktikan kepada anda pelan pembangunan, fokus dalam pelan pembangunan e-sukan ini sudah baik sahaja melalui fasiliti dan melalui sistem pengurusan liga yang sudah baik. Sebab itu kita tidak perlu untuk menstrukturkan semula. Terima kasih. Terima kasih Anda Beriman. Saya kini menjemput Datuk Ashraf selaku wakil pertahanan untuk terus membahaskan. Macam mana dia cakap plan ni baik, sedangkan baru je launch 2020 tu satu, lepas tu dia bagi contoh lepas tu dia bagi contoh benda yang dia pilih bawah plan 2020 entah pada 2019 turnamen yang dah lepas betul tak? Maksudnya dia bukan di bawah Bismillahirrahmanirrahim. baru Assalamualaikum dia pegang warahmatullahi sangat tu kan. wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selaku pembina betul. tegak permainan Ha, Mobile betul. Legends pada hari ini, saya bersyukurlah sekiranya kita mengkaji semula pelaksanaan e-sukan boleh beli kursi supaya tak sakit belakang lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di meja perwakilan kerajaan pada hari ini, apa yang telah kami tunjukkan kepada anda, Dewan ini akan mengkaji semula pelaksanaan e-sukan. Kenapa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kami merujuk kepada potensi pengkajian pelaksanaan e-sukan yang dapat untuk memberikan kesan kepada mengarus-perdanakan e-sukan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam penceritaan kami tak pernah cerita untuk memberhentikan pelaksanaan e-sukan ataupun ingin meneruskan sahaja masalah-masalah sedia ada, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang kami tunjukkan, bagaimana mekanisme-mekanisme yang kami cadangkan kepada anda untuk pemilihan atlet secara berstruktur, untuk pendanaan yang dapat memberikan pulangan kepada ekonomi pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhirnya, kesan
mengarus perdanakan isukan ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menunjukkan pelaksanaan pengkajian semula ini perlu untuk kita laksanakan, dan kes ini tidak pernah disambut baik pun oleh Datuk Zul sebab sewaktu beliau bangkit tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masalah pertama dalam kes di meja perwakilan pembangkang pada hari ini adalah Datuk Zul tidak pernah menyatakan pendirian sama ada ingin menolak ataupun menerima kes di meja perwakilan kerajaan, iaitu untuk mengarus perdanakan pelaksanaan isukan ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maknanya beliau bersetuju sahaja untuk berbincang di atas pasakan matlamat yang sama. Sekiranya pasakan matlamat ini disambut oleh mereka, apakah pembuktian mereka sekiranya kita melaksanakan pengkajian semula mengarus perdanakan ini akan membantutkan usaha selama ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pernah anda dengar? Tidak pernah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang mereka ceritakan hanyalah pengkajian-pengkajian pelaksanaan sedia ada yang sudah termaktub di atas pelan sahaja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Namun bagaimana dengan usaha kerajaan pada hari ini memberikan kesan buruk tidak pernah wujud dalam kes mereka. Itu perkara pertama. Kedua, kes mereka pada hari ini, janji Datuk Zul ingin menunjukkan keadaan mengganggu fokus pembangunan isukan sedia ada. Tapi apa hujah mereka? Hujah mereka galakan kepada atlet, penyediaan fasiliti, sistem pengurusan liga. Ketiga-tiga perkara ini gangguan ke Yang Berhormat tidak pernah menggambarkan keadaan gangguan. Ketiga-tiga perkara ini menggambarkan apa? Menggambarkan potensi pelaksanaan isukan ini yang akhirnya dapat untuk menjawab kepada mengarus perdanakan isukan. Yang kedua bangkit cuba untuk menyelamatkan kes apabila beliau bercanggah dengan Datuk Zul. Katanya apa yang mereka tunjukkan adalah pelaksanaan sedia ada sudah cukup baik pula tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan cuba untuk bangkitkan apa masalahnya. Makan masa, buang tenaga sahaja sekiranya kita kaji tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maksudnya, mesej moral perwakilan pembangkang pada hari ini, kita biarkan sahaja masalah ini terus berunting. Biarkan sahaja isukan ini dilaksanakan tanpa mengikut piawaian dan spesifikasi, asalkan ia tidak membuang tenaga kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mesej moral ini, mesej moral yang tidak baik untuk kita pegang di dalam Dewan Perdebatan. Pertikaian mereka tentang pelaksanaan pemilihan atlet pada hari ini. Katanya kita menghantar orang baru. Tak apalah kalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana kita inginkan pendedahan pengalaman sahaja. Yang Berhormat, pertikaian anda ini sendiri telah bercanggah dengan kes anda. Kerana dalam pelan pembangunan isukan 2025 sendiri menekankan fokus utama kita untuk pemilihan atlet pada hari ini adalah untuk melahirkan atlet bagi kecemerlangan isukan dan juga memperkenalkan urus tadbir yang baik dalam pemilihan atlet. Maksudnya, sekiranya anda menghantarkan mesej, hantar sajalah siapa-siapa untuk kita berikan pendedahan, anda sedang bercanggah dengan pelaksanaan pelan yang anda sendiri janjikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau ia punlah sekalipun anda ingin mengangkat soal pelan pembangunan isukan ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya boleh sifatkan memang segala dasar yang kita telah rangka telah ada di dalam pelan, tetapi ini cantik di atas kertas. Bagaimana pelaksanaannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sebab itu hadir perwakilan kerajaan ingin mengkaji semula pelaksanaan ini untuk mengarus perdanakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhirnya masalah-masalah yang kami nyatakan dapat untuk kita atasi. Rangkumannya, kes mereka pada hari ini sebenarnya tidak pernah bertemu dengan kerajaan untuk membincangkan matlamat mengarus perdanakan. Malah mereka juga tidak pernah membuktikan kes mereka sendiri apa gangguan yang akan terjejas sekiranya pelaksanaan pengkajian semula ini kita laksanakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum saya minta sujah, Pertama, kalau dari segi contohnya mengarus perdanakan, kalau contohnya ada masalah, apa tindakan yang anda buat? Anda biarkan ke atau anda tukar? Yang Berhormat, sebab itulah bila ada masalah kita kaji semula supaya masalah ini dapat diatasi. Apa sumbangan anda? Kita biarkan masalah terus berlarutan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Atlet tidak dipilih secara berstruktur. Tak apa, kita tak payah kaji semula sebab nanti tidak tergalak kepada atlet-atlet lain tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perkara ini agak janggal untuk diterima di dalam Dewan Perdebatan. Hujah pertama, galakan kepada atlet. Dalam hujah ini juga agak pelik sebab mereka bercerita tentang pelan pembangunan sedia ada, perbelanjaan kos, peluang serta kebajikan atlet yang perlu dijaga. Technicality dalam hujah ini, apa bentuk gangguan yang akan ada? Kerana rangkuman dalam hujah Datuk Zul menunjukkan hanyalah akan terjejas tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa bentuk terjejas yang cuba dibentangkan oleh Datuk Zul Hilmi? Adakah pada hari ini rakyat akan takut untuk menyertai isukan kerana kerajaan hendak mengkaji semula? Adakah pada hari ini rakyat tidak mahu hendak sertai kerana kita hendak memilih atlet secara berstruktur tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Tidak. Sebab itulah pada hari ini bila mana Datuk Zul juga membuktikan tentang Task Force Committee yang memperkenalkan Selangor Cup pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beliau bersetuju. Sebenarnya pada hari ini kita tidak mempunyai kejohanan tahunan tempatan yang berprestij di peringkat kebangsaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang mampu untuk kita anjurkan di peringkat negeri
hanya kecil-kecilan semata-mata tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Adakah perkara ini yang ingin kita teruskan sehingga ke akhirnya, sedangkan pelan pembangunan anda sendiri untuk membangunkan isukan ini secara besar-besaran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hujah kedua, penyediaan fasiliti tentang Wi-Fi 4G tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang berhormat, kita dah beralih arah kepada 5G, dapur tiba-tiba anda ingin memperjuangkan 4G sekali lagi, dan kerusi sakit belakang yang anda perjuangkan. Agak janggal untuk anda membawakan perkara ini di dalam Dewan Pertibatan. Kalaupun betul kita sudah ada kerusi sakit belakang ini yang cukup dekat dalam negara kita, kenapa kita masih lagi tidak mampu untuk mengarus perdanakan? Kenapa pada hari ini rakyat masih lagi tidak memberikan sambutan terhadap pelaksanaan isukan ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kerana penyaluran dana ini sendiri, kita tidak pernah tahu perincian dan bagaimana perusahaan strukturan atlet ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan hujah ketiga, lagilah bermasalah kerana pengurusan liga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang berhormat, pengurusan liga ini anda gunakan untuk sort out, dengan izin Tuan Yang Dipertua, sort out pemain-pemain sahaja dan juga untuk perlawanan-perlawanan seterusnya. Perkara ini Madoh pun boleh buat dalam pertandingan debat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bagaimana tiba-tiba kejohanan pengurusan liga ini anda ingin angkat sudah cukup baik, jadi kita tidak perlu mengkaji semula, akhirnya mencapai kepada pelan pembangunan anda sendiri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana perkara yang lebih besar yang kita tunjukkan di dalam Dewan Pertibatan, adakah pada hari ini pendanaan penstrukturan atlet ini dapat untuk kita selesaikan hanya dengan kita uruskan liga dengan baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maksudnya pada hari ini segala penghujahan mereka pada hari ini tidak pernah mengangkat kepada matlamat mengarus perdanakan isukan, juga tidak pernah mengangkat kepada keadaan gangguan yang akan muncul sekiranya kita laksanakan pengkajian semula. Saya mohon usaha terus diterima Dewan. Assalamualaikum. Terima kasih Abdul Ashraf. Saya ingin menjemput Intan Darussalam selaku pengarah utama untuk terus mengkajikan isu ini. Alah, jangan salah. Dia ramai. Buat judging Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usul Dewan ini akan mengkaji semula pelaksanaan isukan. Sebelum kita bergerak kepada masalah-masalah meja, mari kita kaji semula beberapa pertikaian yang dibawa oleh pihak perwakilan kerajaan. Pertama sekali, apabila mereka mengatakan kes kami ini tidak menunjukkan keadaan mengganggu fokus, Datuk, saya boleh sifatkan pihak perwakilan kerajaan ini sebagai pihak perwakilan kerajaan yang suka pura-pura tak dengar dan suka pura-pura salah faham. Sebab apa? Dalam pembuatan kes, kita ada banyak teknik. Saya menghormati teknik anda untuk membuat kes anda begitu. Dalam kes yang dibina oleh pihak perwakilan pembangkang mengganggu fokus ini, telah Datuk Zul definisikan kepada anda semua, dalam fokus ni ada 3 perkara, dan ini adalah 3 fokus yang telah pun dilakukan oleh negara kita dan baik-baik sahaja. Dan kalau kita lakukan pengkajian semula ini, fokus 3 inilah yang akan terganggu, dan kami buktikan bagaimana 3 fokus ini baik-baik saja sidang Dewan. Sebab itu, kalau mereka kata kami tak sambut baik kes mereka tak pernah sambut langsung sidang Dewan yang dimuliakan. Selesai dengan masalah pembetulan bacaan kes di meja pihak perwakilan pembangkang, kita lihat dahulu beberapa pertikaian. Pertama sekali, apabila kita bercakap tentang pelaksanaan isukan, penting untuk kita menilai bilakah titik mula kita mengusahakan sesuatu perkara. Sebab itu bila saya tanyakan kepada yang pertama, bila kita usahakan perkara ini, kata beliau, ia mula diperkenalkan pada tahun 2010. Sidang Dewan yang dimuliakan mengusahakan sesuatu perkara dengan memperkenalkan sesuatu perkara adalah 2 perkara yang berbeza. Sebab itu, kalau anda lihatlah tuntutan pihak perwakilan kerajaan ni, semua nak tunjuk e-sports kita ni dah segah negara-negara yang hebat di luar sana. Sebab itulah pembuktian di meja pihak perwakilan pembangkang lebih bunyi apabila kita mengkaji kepada keadaan status quo semasa dan bukan apa yang kita ikut luar negara ni buat tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama. Kemudian, berkenaan dengan pelan pembangunan dalam perdebatan, subjek perdebatan yang tidak pernah mereka bincangkan adalah usaha pelaksanaan ini kita nak ambil daripada mana? Pelan pembangunan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu anda bercapah-capah segala benda berkaitan isukan, oh ini adalah pelaksanaan isukan. Tidak boleh begitu pihak perwakilan kerajaan. Yang ketiga, apabila mereka bercakap tentang penstrukturan, Datuk yang kedua ni kata penstrukturan ni penting untuk kita menjaga kebajikan atlet. Yang pertama cakap lain pula. Penstrukturan yang pertama ni adalah untuk memilih atlet yang kita nak hantar sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Pemilihan atlet dan penjagaan kebajikan atlet di luar negara adalah 2 perkara yang berbeza. Bercanggah-canggah pemahaman penstrukturan mereka ini. Dan apalah fahaman mereka katakan kepada kita, bila kaji ini bukan satu keadaan yang
terlaksanakan, dan inilah yang akan mengganggu fokus kita untuk mencapai kepada matlamat. Kalau kita buat dua perkara pada satu masa, mestilah kita tidak akan lebih efisien. Itu fahaman mudah sahaja di dalam Dewan Perdebatan. Dan kata mereka, Datuk Zul ni tidak pernah menolak kes mereka yang mengarus perdanakan. Sidang Dewan mengarus perdana ini memang secara teorinya baik, tapi yang kami tidak terima adalah takrifan anda tentang mengarus perdanakan. Macam mana anda nak mengarus perdanakan sukan? Itu yang pertama. Dan dalam keadaan mengarus perdanakan, apakah korelasinya dengan keuangan ataupun ekonomi? Sebab ada perkara yang kita mengarus perdanakan bukan untuk tujuan pulangan wang. Ada perkara yang kita arus perdanakan dalam negara kita untuk kepentingan dan menaikkan prestasi dan sebagainya. Dan sekalipunlah kalaulah kita nak terima logik idea mengarus perdanakan mereka ini, adakah mengarus perdanakan ini pihak perwakilan kerajaan, kalau kita dengar baik-baik, seolah-olah nak tuntut di semua negeri, di semua sekolah kena ada atlet isukan, di semua sekolah kena ada komputer canggih-canggih, barulah ini keadaan mengarus perdanakan. Dalam keadaan Malaysia masih lagi baru dalam melaksanakan pelan pembangunan isukan ini, sangatlah tidak realistik bahawakan pihak perwakilan kerajaan ini tidak langsung kita boleh terimakan. Kalaulah mereka letakkan asas mengarus perdanakan ini dalam bentuk apa dalam sukan ini, sedikit pun mungkin pembangkang bolehlah sambut baik ajakan mereka untuk berbincang tentang arus perdanakan ini. Tapi secara asasnya pun, idea mengarus perdanakan pun dalam sukan dah salah. Kalau inilah logik anda, arus perdanakan mereka ini pun menilai kepada prestasi, kenapa sukan lain seperti bola dan sebagainya yang prestasi kita kejap baik, kejap tak baik, boleh sahaja diarus perdanakan? Maksudnya pihak perwakilan kerajaan sendiri tak faham dengan matlamat perdebatan yang mereka letakkan dalam Dewan Perdebatan. Sebab saya bergerak kepada kes dia, Datuk. Datuk, macam mana kalau kita kaji sehingga kerajaan dapat pulangan dana, tiba-tiba sistem pengurusan liga kita jadi teruk pula? Sebab itulah kami tunjukkan kepada anda sekarang tak ada masalah, tak perlulah kaji, takkanlah jadi teruk dan sebagainya. Tak ada masalah pun dengan sistem kita sekarang ni, Datuk. Anda nak kaji, buang masa je, Datuk. Dan kes mereka berkenaan dengan potensi kajian semula ini, Datuk, perkataan potensi yang anda gunakan dalam kes anda ni pun terlalu neutral. Potensi ni boleh jadi potensi yang baik atau potensi yang tak baik. Sebab semua benda pun ada potensi, Datuk. Tapi apabila anda bercakap tentang potensi ini, kalau tak ada masalah, buat apa anda nak kaji-kaji lagi, sibuk-sibuk untuk melihat ke belakang sidang Dewan? Ujar mereka yang pertama berkenaan dengan mengukuhkan penstrukturan semula. Pertama sekali, kalau kita terima idea mereka, fahamannya adalah mereka nak kaji tentang penstrukturan pemilihan atlet ini. Tetapi kalau kita lihat apa yang mereka nak strukturkan setelah kajian ini dilakukan, kita tak tahu penstrukturan apa yang ingin mereka lakukan. Dan berkenaan dengan pemilihan atlet, saya kira kerajaan ini tak tahu atlet isukan negara kita sekarang ini diletakkan di bawah siapa? Majlis Sukan Negara. Bermaksud Majlis Sukan Negara akan menyelia latihan atlet kita, dan mereka lah yang akan melakukan pemilihan, bukan yang hantar sesuka hati. Dan betul lah saya cakap, mereka ni suka pura-pura tak dengar. Datuk Zul kata, bukan kita hantar Datuk ni pergi, saya ni pergi, tidak. Atlet yang kita hantar pergi itu, beliau adalah masih muda, atlet muda. Tapi bila kita hantar ke kejohanan Dewan Tatu, beliau berjaya meraih naik johan yang Dewan dimulakan. Dan apabila ujar yang pertama ini tidak ada pemberat, apabila kita mengkaji semula pemilihan atlet ini, kita tidak tahu apa penstrukturan yang dicadangkan oleh pihak perwakilan kerajaan. Ujar kedua tentang masalah pengagihan dana ni lagi bermasalah. Logiknya adalah kalau kita tak bagus, jangan bagi dana dah. Kalau macam kita tak boleh bangunkan apa-apa sukan tuan-tuan dan puan-puan dalam negara kita, dan semua sukan dalam negara kita yang tidak bagus sekarang ni, kita perlu kaji semula, buang masa dan kaji semula sidang Dewan. Bukan itulah penilaian terhadap nak kaji semula ataupun tidak tentang prestasi. Prestasi atlet bukanlah ukuran untuk kita kaji semula ataupun tidak. Akhir sekali sidang Dewan, kalau mereka kata kita tak pernah menang, saya sedih. Jadi saya nak ceritakan kepada anda, atlet kita seperti Adam Iwan pernah memenangi kejohanan The International pada tahun 2017, dan ramai lagi atlet kita yang telah memenangi kejohanan ini. Bukan menang tempat kedua ketiga, tempat pertama bukan dalam sukan C, tapi di peringkat dunia. Mohon agar usul ditolak. Assalamualaikum. Bagi masa ini cukup.
Bukan itu. Tengoklah ramai ni. Ramai ni. Oh my god. Does this color fit my lipstick color shade? Does it fit? Nah. Okay tak? Pop right? But then Pakai lip balm. Lip balm. lip balm. Saya pakai lip balm je. No, I mean the shade. I don't know what is it. I've been using red all the time. So I'm trying to figure it out. This is like Alia punya. You have an eye again for this kind of thing, right? Baik hitam. Fuck. Oh, kritik. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam 4 minit terakhir ini akan ada beberapa perkara yang akan memisahkan fahaman kerajaan dan juga pembangkang. Perkara yang paling asas dalam Dewan Perdebatan adalah tentang mekanisme mengkaji semula tuan-tuan Dewan di perwakilan mereka yang tidak ada. Perkara asaslah bila kita cerita tentang mekanisme mengkaji semula adalah apa yang kita nak kaji semula. Itu tidak dinyatakan oleh Perdana Menteri. Bila saya Ketua Pembangkang kata dasar isukan, barulah yang kedua ni kata, oh memanglah ada dasar. Tapi Perdana Menteri anda tak pernah tahu pun, tak pernah cakap pun apa yang anda nak kaji semula Tuan-Tuan Dewan pada peringkat yang pertama. Kedua, kalau kita faham betul-betul bila Datuk Bobot ini cuba untuk menyelamatkan kes, kata beliau mengkaji semula ini adalah untuk mengarus perdanakan. Jadi pula macam mana kita nak taruh mengarus perdanakan ini? Kita tidak kisah. Kita bukan nak ubah atau kita nak kekalkan situasi semasa. Jadi kita nak buat apa? Kata Datuk Bobot, kita nak kaji-kaji je lah. Jadi Tuan Ibu Dewan, bila dalam situasi anda nak mengkaji-kaji je lah, boleh ke mencapai matlamat anda untuk mengarus perdanakan? Tidak mampulah Datuk-Datuk sekalian. Itu adalah perkara kedua yang menjadi asas bangkangan di perwakilan kerajaan, asas cadangan perwakilan kerajaan yang tidak boleh diterima. Berbanding dengan perwakilan pembangkang, apabila mekanisme mengkaji semula kami ini, kami jelas. Kami katakan mengkaji semula ini adalah fahamannya adalah untuk kita ubah. Kalau anda buktikan kita kena ubah, kami katakan status quo semasa dah baik dan tak payah ubah. Sebab itulah kami tunjukkan dalam sepanjang hujah kami, kita sudah ada dasar isukan dan ada 3 fokus. Tiga fokus ini mampu untuk kita capai Tuan-Ibu Dewan. Jadi mekanisme akan jelas. Itu perkara yang pertama. Perkara kedua Tuan-Ibu Dewan, perbezaan antara kes kerajaan dan pembangkang. Kalau kita faham kes mereka adalah potensi pelaksanaan isukan atau pengkajian semula isukan Tuan-Ibu Dewan. Tetapi kalau sepanjang hujah mereka tak pernah ada potensi. Apa yang mereka tunjukkan kepada kita hanya masalah-masalah saja. Masalah perstrukturan, masalah orang tak puas hati, masalah dana. Mana potensinya? Mana contoh luar negaranya yang anda boleh bandingkan sehingga boleh jadikan potensi dalam negara kita? Tidak pernah ada. Berbanding dengan kes program pembangkang, kami katakan kepada anda adalah untuk mengganggu fokus. Bagaimana ia mengganggu fokus? Sebab apa? Status quo semasa sekarang sudah baik Tuan-Ibu Dewan. Kita ada galakan, kita ada fasiliti, kita ada pengurusan sebagainya. Tetapi kalau kita buat, saya katakan kepada anda dalam hujah sebentar tadi, ia akan menjejaskan usaha galakan ini. Misalnya, mungkin sebelum ini kita ada Malindo Airway kerjasama dengan kita. Mungkin sebelum ini ada task committee yang diketuai oleh Frank Almi Tuan-Ibu Dewan. Tetapi mungkin perkara ini tidak akan terjadi kalau anda mengkaji semula dan anda ingin ubah semua sistem Tuan-Ibu Dewan. Sebab itu, kes kami sudah cukup jelas apabila kami katakan kepada anda, ia akan mengganggu fokus kita untuk pembangunan isukan dalam negara. Itu yang kedua. Perkara yang ketiga Tuan-Ibu Dewan, mereka ini suka melari-lari dalam isu Tuan-Ibu Dewan. Contohnya, apabila kata mereka hari ini isu paling besar adalah tak ada pertandingan dalaman negara Tuan-Ibu Dewan. Bila saya beritahu kita ada Selangor Cup, tiba-tiba saja mereka katakan bahawa sekarang ini kita sudah ada pertandingan dalam mana saja. Apakah pertandingan antarabangsa
semula Tuan Ibu Puan Dewan. Saya boleh senaraikan kepada anda, kita ada KL Major Dota, ML World Championship, World Express Games Tuan Ibu Puan Dewan. Semua ini Malaysia buat Tuan Ibu Puan Dewan. Dan bidasan paling dizikirkan oleh mereka, apakah pertembungan kerajaan dengan perbankan Tuan Ibu Puan Dewan? Mudah sahaja. Kalau anda ingin bercerita mengenai mengarus perdanakan Tuan Ibu Puan Dewan, logik. Kenapa kita nak mengarus perdanakan satu benda? Adalah untuk memastikan pembangunan sesuatu sukan dalam negara itu berjaya kita capai atau untuk kita perbaiki. Sebab itu kami katakan, kalau kita mengkaji semula atau tidak mengarus perdanakan Tuan Ibu Puan Dewan, akhir sekali kita akan mengganggu fokus kita tentang pembangunan sukan dalam negara. Jadi bertembung ke tidak? Bertembung sahajalah Tuan Ibu Puan Dewan. Rumusannya, kalau kita lihat perwakilan kerajaan ini, mereka hanya mempertikaikan tapi tidak lagi menjawab apakah persoalan-persoalan asas bagaimana kita untuk menganggap usul ini. Usul ini perlu ditolak Dewan. Asas mereka tentang dasar isukan sangat bermasalah. Saya percaya usul ini perlu ditolak asal. Silakan pihak kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dewan ini akan mengkaji semula pelaksanaan isukan Tuan Yang di-Pertua. Di perwakilan kerajaan, kami bawakan kepada anda pada hari ini. Apa yang ingin kita kaji semula adalah pelaksanaan kepada isukan itu daripada dua aspek. Pertama adalah penstrukturan, pemilihan atlet dan sebagainya. Kedua, berkenaan pendanaan yang diagihkan dalam isukan ini, itu yang perlu kita kaji semula. Kerana dua perkara ini yang bermasalah menyebabkan kita tidak dapat mengarus perdanakan isukan kita Tuan Yang di-Pertua. Persoalan mereka, pertama, apakah keadaan mengarus perdanakan? Kami tunjukkan mengarus perdanakan ini, kita nak isukan sama naik dengan sukan-sukan lain, mendapat sambutan oleh masyarakat. Jadi bagaimana caranya? Dua masalah ini perlu untuk kita selesaikan supaya kita ada kejohanan tahunan yang mengangkat isukan ini, supaya hari ini kebajikan atlet-atlet terjaga dan sebagainya Tuan Yang di-Pertua. Semudah itu kes di perwakilan kerajaan, sebab itu kita ingin mengkaji. Tetapi fahaman kes di perwakilan pembangkang, saya kira kes mereka sentiasa berkembang. Kerana pertama, mereka ingin melihat kepada keadaan bila kita kaji semula, perkara ini akan mengganggu fokus Tuan Yang di-Pertua. Bangkit yang kedua, yang ketiga, tiba-tiba hari ini kita ingin tengok keadaan mekanisme sedia ada yang sudah baik-baik sahaja Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pun begitu, tiba-tiba yang terakhir Tuan Yang di-Pertua baru ingin lampirkan dalam Dewan Perdebatan apa keadaan mengganggu fokus, dan saya kira perkara ini sudah terlambat jika dibangkitkan dalam pergulungan. Kedua, Tuan Yang di-Pertua Dewan, dalam hujah mereka pada hari ini, mereka bawakan kepada kita keadaan galakan kepada atlet, fasiliti dan juga sistem pengurusan liga. Kami tunjukkan kepada anda galakan kepada atlet dan juga fasiliti, galakan kepada atlet ini Tuan Yang di-Pertua, kita ada masalah dalam menjaga kebajikan atlet. Makna kata dalam keadaan ini, adakah dasar dalam pelan anda ini berjalan dengan baik-baik saja? Saya kira tidak Tuan Yang di-Pertua, dan tidak pernah dinafi dan dibidas oleh yang ketiga. Yang kedua, berkenaan dengan fasiliti, kami setuju kita ada fasiliti for life stadium dan sebagainya. Namun Tuan Yang di-Pertua, adakah fasiliti ini pernah digunakan oleh kerajaan dalam menyalurkan dana untuk kita gunakan bagi membangunkan kejohanan tahunan yang berprestij Tuan Yang di-Pertua? Tidak, warga Dewan sekalian. Ini adalah fasiliti syarikat swasta. Mereka sahajalah yang melaksanakan perkara ini, dan akhirnya kerajaan tidak bangunkan, pendanaan tidak diberikan, kita tak ada pertandingan yang berprestij dan tidak mengangkat keadaan mengarus perdanakan isukan ini Tuan Yang di-Pertua. Makna kata fasiliti ini sekadar ada sahaja Tuan Yang di-Pertua. Adakah kita tidak perlu kaji semula? Adakah pelaksanaan ini baik-baik saja? Saya kira tidak Tuan Yang di-Pertua. Dan ketiga, berkenaan dengan sistem pengurusan liga, yang saya kira sebenarnya hujah ini tidak perlu pun dibawa dalam Dewan Perdebatan, sebab ini bukan isu yang ingin kita kaji semula pun Tuan Yang di-Pertua Dewan. Tiba-tiba dibangkitkan oleh pembangkang, keadaan ini baik-baik saja Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pun begitu hari ini Tuan Yang di-Pertua, di perwakilan pembangkang, apa yang kami katakan kepada anda, mereka tidak pernah berserupa dengan kes perwakilan kerajaan, sebab mereka tidak pernah tunjukkan. Daripada dua aspek ini, kita tidak perlu kaji semula, sebab kita telah pun agihkan dana dengan baik. Kita dapat membangunkan penstrukturan atlet
dengan baik dan akhirnya kita dapat mengarus perdanakan isukan kita Tuan Yang di-Pertua. Sepatutnya boleh sahaja pembangkang bawa dalam Dewan Perdebatan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Bagaimana pengadahan dana kita adalah strategik kerana kita pada peringkat pertama membangunkan atlet, tetapi di samping itu kita ada program-program lain, contohnya Tuan Yang di-Pertua, jadi tidak perlu kaji semula. Boleh saja mereka tunjukkan dalam Dewan Perdebatan hari ini, atlet kita kebajikan telah pun dijaga Tuan Yang di-Pertua. Tidak ada bantahan dan pembangunan atlet kita semakin hari semakin bertambah baik. Kita hantar menang pertandingan dan sebagainya, tetapi tidak ditunjukkan oleh perwakilan pembangkang. Mereka hanya membaca pledge, buka buku dan muntahkan sahaja Tuan Yang di-Pertua tanpa